Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para pencinta ilmu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran pada Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi yang ceria ini, iaitu 3 hari bulan 11 2022, kita dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsir surah Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman, surah yang ke-55, juzuk yang ke-27. Ayat yang kita akan baca bermula daripada ayat 46 sehingga ayat 61. Dia tak panjang, cuma banyak ayat. Sebab apa? Sebab dalam ayat ini Allah Ta'ala nyatakan bagi orang yang takut kepada Allah Azza wa Jalla, bagi orang yang takut kepada Allah, Allah akan anugerahkan kepada dia jannatan, 2 syurga. Kemudian disebut sifat 2 syurga yang tinggi darjat itu dengan beberapa sifat, dan diulangi dalam episod ini 8 kali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Di awal pembahagian dulu ana dah sebut ini adalah merupakan 8 kali diulangi fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, sesuai dengan pintu syurga ada 8. Ayat yang lepas tentang neraka diulangi 7 kali. Itu munasabah dengan 7 kali 7 pintu neraka, na'udzubillahi minan nar. Kita minta berlindung Allah Ta'ala daripada disentuh oleh api neraka. Jadi ayat ini tidaklah panjang, cuma dia banyak ayat kerana dia ulang 8 kali fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jadi ada 8 sifat tentang syurga. Ini dia panggil 2 syurga darajah ula. Syurga tu ada berapa peringkat, ada darajat mengikut amalan orang. Orang yang paling tinggi, makam tinggi, darjat dia pun tinggi. Tapi syurga belaka jangan kata tidak. Baik, para pelajar sekalian yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman, saya buka muka surat 1191. Kita mula dengan baca separuh ayat. Ayat dia panjang, kita baca separuh. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
Mari kita pergi kepada terjemahan dan huraian ayat. Ayat yang ke-46, ayat 46. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan orang-orang yang takut al-khauf. Khauf itu dia panggil takut dengan makna khauf. Sifat khauf, takut kepada apa? Takut akan keadaan berdirinya di mahkamah Tuhannya untuk dihisap. Mana kita sekarang ni kita akan berfikir tentang kita akan berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla untuk dihisap, untuk dikira semua apa yang kita buat. Yang baik, alhamdulillah. Buat yang buruk, terimalah padanya. Maka jannatan disediakan baginya dua syurga. Apa dia makna dua syurga itu? Tengok dalam huraiannya nanti. Yang pentingnya bagi kita, orang ni dapat dua syurga. Siapa dia sifat dia? Khafa, orang yang takut kepada Allah Azza wa Jalla. Baik para pelajar, tengok munasabah ayat 5 qablaha. Dalam ayat-ayat yang lepas, Allah SWT telah sebut kepada kita ma yuf'alu bil mujrimin, apa yang akan diperlakukan terhadap orang-orang yang mujrim, yang kafir, yang jahat, yang tidak baik. Maka mereka akan dihumban ke dalam neraka, masuk ke dalam air panas, dan macam-macam azab yang telah kita dengar. Na'udzubillah, Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, jauhkan kami, selamatkan kami daripada api neraka. Zakara, maka Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang kita akan baca ini, ayat 46 sehingga 61 ini, jaza'al muttaqin al-khaifin, balasan bagi orang yang takut pada Allah Azza wa Jalla, orang yang bertakwa dan dia takut kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, kita tengok tafsir ayat. Apa dia kata kepada jannatan? Ai walikulli man khafa, bagi setiap orang yang takut kepada Allah, minal insi wal jin, daripada manusia dengan jin. Jadi ayat kita ni dia kembar dua sekali, jin dan manusia. Orang yang takut maqama baina yadayillahi lil hisab, takut dia akan berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla untuk dihisap pada hari kiamat. Kita tak usah kata duk mikir nak pergi berdiri depan Allah. Berdiri depan Tok Hakim atas dunia ni pun bergoyang lutut dah kita. Walaupun dalam dunia ni banyak ni peguam-peguam, orang kaya-kaya yang hebat dia, barisan peguam saja berapa orang mari. Oh, hok bijak-bijak saja tu. Peguam-peguam pakar belaka. Jadi kita di akhirat esok, siapa nak jadi peguam kita? Kita berdiri di hadapan Allah, tak ada siapa yang boleh cakap lebih. Cakap lebih, mulut akan ditampal, mulut akan dikunci. Maka orang yang takut nak bertemu dengan Allah pada hari kiamat, fattaqahu fid dunya, naklah dia bertakwa kepada Allah di dunia ini, bimtithali awamirihi, dengan menjalankan arahan Allah Azza wa Jalla, wajtina binawahihi, dan menjauhkan diri daripada larangan Allah. Maka bagi mereka itu jannatan, dua syurga diberikan kepada orang yang muttaqin al-khaifin. Allahumma ja'alna minhum, ya Allah jadikan kami di kalangan orang itu. Maka para ulama tafsir kata, apa dia ni? Kenapa dia bagi dua syurga? Maksudnya orang yang takut, bila dia takut, dia gerun kepada Allah, dia tidak melakukan maksiat. Maka dia dapat dua syurga. Lahu jannatan, dua syurga min zahabin, daripada syurga yang penuh dengan nikmat lah. Kalau kita bercakap ni panjang. Ihdal jannataini, sebuah syurga, jazaan ala tarkil manhiyat,
Oleh kerana kamu tak buat semua larangan, ambil sebuah syurga ni. Sebuah lagi diberi, wal ukhra ala fi'li ta'at. Ini dipanggil syurga ketaatan, ini syurga meninggalkan maksiat. Dia rupanya dua kategori itu para jemaah. Kategori yang pertama, orang yang melakukan ketaatan, satu syurga. Orang yang meninggalkan maksiat, satu syurga. Jadi kita ni dua perkara lah kita kena buat dalam hidup ni. Yang pertama, kita kena ikut arahan. Yang kedua, patuh kepada larangan. Tuhan kata larang sini jangan buat, jangan pergi, tak buat. Yang ni kena buat, maka kita kena pegang. Jadi kita fahamlah dua syurga itu untuk dua kategori. Kategori yang pertama, balasan kerana tak buat benda yang dilarang. Kategori yang kedua, kerana melakukan ketaatan. Jadi ada orang ni, dia tak buat benda Tuhan larang, tapi dia taat dia slow juga. Maknanya darjat ketaatan tidak tinggi, tapi maksiat dia tak buat. Maka orang ni juga akan dapat syurga jannatan yang kedua yang kita akan sambung dalam sidi akan datang insya-Allah. Tapi bagi orang yang tak buat maksiat, ibadat pun kuat, jannatan yang pertama ini yang kita dah sebut ini. Jelaslah secara ringkasnya para jemaah, maka datanglah soalan yang pertama, kalau mengikut dalam susunan daripada awal, nombor 16 ini. Tanda pelajaran nombor 16. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang kamu hendak dustakan? Kita jawab macam biasa, la syai'a ya rabbi. Tidak ada apa yang kami nak buat, tak ada. Maka Allah Ta'ala nyatakan lagi sifat syurga jannatan itu apa yang ada. Ayat 18, ayat 48, zawata afnan. Dua syurga yang ada berjenis-jenis pohon dan buah-buahan. Dua syurga itu macam-macam pokok ada di situ. Jadi lamma kanatil basatin, mana-mana taman, mana-mana kebun pun kalau tak ada pokok, tidak ceria kata orang. Syurga kalau tak ada pokok, tak comel, landscape tak ada. Maka Allah Ta'ala sebut ayat 48 ni, pokok jannatani sahibatat aghsan, pokok-pokok yang banyak dahan-dahan. Dahan berbagai jenis buah-buahan, banyak dahan, banyak buah. Dah tu. Kemudian Allah Ta'ala setiap nikmat itu dia tanya terus. Ayat 40, ayat 50, ayat 49. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang kamu hendak dustakan? Kita kata la syai'a ya rabbi, tak ada. Semua nikmat kita syukur. Semua nikmat kita menghayatinya dengan penuh rasa tawaduk dan berterima kasih, bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Tengok dia punya sifat lagi. Sifat ni kalau ada pokok saja, tak ada sungai, tak ceria. Sebab itulah dalam kebun-kebun ni ada pokok, ada sungai. Comel. Kita pun suka pergi kan, tempat air-air, ada sungai, ada pokok, taman-taman. Maka Allah nyatakan ayat 50. Fihima 'ainani tajriyan. Pada kedua syurga itu terdapat dua mata air yang mengalir. Tengok ni. Kalau kita susun satu-satu, pendek ya, dia nak cerita sifat syurga. Syurga itu ada pokok. Syurga itu ada sungai, ada air. Maka Tuhan tanya pula soalan yang ketiga ni. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ada lagi nikmat yang kamu nak dustakan? Kita kata la syai' ya rabbi ya rab. Tak ada. Kita orang beriman ni kita jawablah tidak ada. Semua nikmat Allah Ta'ala kita nak syukur.
Kemudian dah ada pokok, dah ada air. Pokok, kata orang, kalau pokok tak berbuah, ada manfaat ke tidak pokok itu? Kurang manfaat. Ada manfaat, boleh berteduh, bayang. Tapi kalau ada buah lagi comel, maka Allah Ta'ala hantar mari buah kepada kita. Ayat 52. Fihima min kulli fakihatin zawjan. Pada kedua syurga itu terdapat dua macam dari tiap-tiap jenis buah-buahan yang biasa dan yang luar biasa. Subhanallah. Jadi dalam pokok itu fihima, mana pokok itu? Pokok-pokok dalam syurga itu berbuah. Min kulli anwa'il fakihati sinfan mukhtalifan. Setiap pokok, setiap jenis buah ada dua kategori. Dua kategori. Apa kategori tu? Dia kata ar-ratbu wal yabis. Buah ni buah jenis basah, yang ni jenis kering. Satu. Ia ni jenis masam, yang ni jenis manis. Mana rasa tu ada semua. Ada semua. Jadi setiap buah tu masya-Allah cantik buahnya, rasa juga berbeza. Allahu Akbar. Maka Allah tanya kita, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Jawab dianya, la syai' ya rabbi, tak ada apa yang kita nak dustakan. Kemudian mari pula sifat lagi. Kebun dah ada, pokok ada, air ada, buah ada. Habis nak duduk kat mana? Mari pula ayat 54. Muttaqiina ala furushin batainuha min istabraq wa janal jannataini dan Allah. Dan mereka bersenang-senang di tempat masing-masing dalam syurga itu dengan apa? Dengan berteleku, duduk rileks di atas hamparan-hamparan yang lapisan-lapisan dalamnya dari sutera tebal yang bersulam, dan buahan-buahan kedua-dua syurga itu dekat kepada mereka untuk dipetik. Masya Allah. Maknanya semua ada. Mutana'imina bil ittika' ala furushin. Mana duduk rileks menyandar di atas hamparan yang comel-comel, kan? Daripada sutera-sutera yang lawa, yang lembut, yang halus. Nak kata apa lagi? Buah pula, pokok-pokok pula dekat dengan kita. Ambil, petik gitu ya. Tak payah duduk pakai galah-galah, tak ada. Galah ajaib, tak payah air, tak payah galah, pakai tarik je. Allahu Akbar. Itu dia panggil sifat. Sifat apa? Sifat kedudukan. Relax dalam syurga. Dengan buah, dengan apa? Maka Allah SWT tanya pula kita. Ini soalan yang keenam. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang kamu nak dustakan? Kita terus menjawab, la syai'a ya rabbi, tak ada benda. Kita ni kalau sudah ada kelengkapan, ada belaka dah perhiasan-perhiasan, apa orang panggil perabot-perabot dah siap, makanan sudah siap, tak ada gu pula di rumah ni. Sunyi. Sunyi ke tidak? Sunyi, duk sore kelepah makan tak suka. Maka Allah hantar mari pasangan. Ayat 56. Fihinna qasiratut tarf lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Fihinna qasiratut tarfi. Di dalam syurga itu terdapat bidadari-bidadari
yang pandangan tertumpu kepada mereka semata-mata. Dia tak melilai koksi. Maknanya ni setengah orang ni dia panggil duduk sebelah kawan, tapi mata duk tengok orang lain. Dak, bidadari dia tengok cik abang dia je, tak tengok orang lain. Maknanya cukup. Tengok apa orang lainnya, pasangan dia pun comel dah. Kita yang berasa nak tengok orang lain tu sebab pasangan tak comel. Itu masalah dia nya. Kadang-kadang sebab apa ni, sifat dia lagi apa dia? Lam yatmishunna insun qablahum wala jan. Yang tidak pernah disentuh sebelum mereka oleh manusia dengan jin. Maknanya bidadari yang disediakan itu khas, dia panggil anak dara lagi, tak ada. Tidak kata ambil hak bekas-bekas orang, tidak. Panjanglah sifat-sifat ni kita sebut je lah. Yang pentingnya ayat-ayat ini menggalakkan kita semua untuk beramal. Kalau kita nak memikir apa atas dunia ni, benda tu kecil belaka. Tapi kecil pun jadi besar. Apabila tidak mengikut selera nafsu, dia jadi besar, payah nak lawan. Jadi sifat bidadari itu tak pernah disentuh oleh orang, tak pernah disentuh oleh jin, maknanya anak dara lagi dia tu. Mari soalan yang ke-6. Yang ke-6, tadi yang ke-5 baru tu. Yang ke-6, soalan yang ke-6. Pelajar tanda ni, soalan yang ke-6. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang kamu hendak dustakan? Kita kata la syai'a ya rabbi, la syai', tak ada. Maka tadi disebut tentang bidadari itu anak dara, tak pernah disentuh oleh orang. Kemudian bagaimana pula dia punya sifat comel ke huduh bidadari? Tengok ayat 58. Ka'annahunnal yaqut wal marjan. Bidadari-bidadari itu cantik berseri seperti permata delima dan marjan. Marjan, lu'lu' wal marjan kita dah sebut dah dalam sedia lepas kan. Dia panggil apa ni, mutiara, apa dah kita sebut itu, mutiara yang putih, dia ada yang warna merah. Ini semua daripada Allah SWT nak ajar kepada kita supaya jangan duduk mikir dalam syurga. Sekarang ni tanggungjawab kita para pelajar berfikir bagaimana nak menjadi ahli syurga, bagaimana kita nak sampai ke syurga. Itu yang kita kena fikir. Kemudian Allah tanya pula kita soalan yang ke-7. Sebelum soal kita baca hadis dulu. Hadis. Ulaikal hurul 'ain. Bidadari itu macam permata yakut dan marjan. Comel dia punya, warna dia pun lawa. Hadis wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala likulli imri'in minhum zawjatan. Bagi setiap ahli syurga itu ada dua pula isteri, dua pasangan. Kullu wahidatin minhuma yura mukhu saqiha min wara'i lahmiha. Allah. Setiap orang itu nampak dia punya apa ni, muh ni. Hak dalam tulang tu sumsum apa dia panggil. Nampak di sebalik daging-daging tu. Kalau nampak uduh, nampak tulang macam tengok X-ray. Mujur mikir pelik lah awak ni dak. Kita duk mikir ajaibnya apa ni bidadari dalam syurga tu pelik. Hadis ni rawahu Al-Bukhari wal lafzu lahu wa Muslim. Mika uduh dia tu. Bidadari macam tengok apa ni, tengok X-ray kan apa habis tulang-tulang dalam tu. Bukan lagu tu awak. Ini kita bidadari ni comel dia. Maka datanglah soalan yang ke-7. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka
mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang kamu nak dustakan? Jawab, la syai'a ya Rabbi, tak ada apa nikmat yang kami dustakan. Kemudian mari penutup kepada nikmat dua syurga ini dengan sifat-sifatnya, dengan menu-menunya, dengan perabuknya, dengan penghuninya. Maka Allah Ta'ala tutup mengatakan bahawa kalau kamu nak hak tadi, nak ke tak nak? Nak? Jawab dia, ini orangnya. Orang yang mengejar syurga, pendamba syurga, ini sifat dia. Tengok ayat 60. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Bukankah tidak ada balasan bagi amal yang baik melainkan balasan yang baik juga? Ya. Jadi oleh kerana setiap nikmat yang kamu terima tadi, bidadarinya, buah-buahannya, hamparan-hamparannya, dua syurga tadi, kamu ambil itu, kelayakan apa kelayakan? Dengar, tulis itu. Ini adalah merupakan ciri-ciri kelayakan orang yang nak mendapat syurga. Maka Allah kata hal jazaa'ul ihsan, hal jazaa'u man ahsanal amala fid dunya. Bukankah balasan orang yang buat baik, amalannya elok, comel dia punya kelakuan, baik dia punya perangai, tidak berkelahi, tidak balah dengan orang, tidak duduk maki hamu orang, tidak duduk mengata orang, macam-macam, tidak melakukan syirik yang paling besar sekali kepada Allah. Maka orang yang baik itu an yuhsana ilaihi bitan'imi fil akhirah, maka diberi kebaikan, mereka akan mendapat nikmat di akhirat. Mereka akan dapat mana? Nikmat di akhirat. Maka Allah Ta'ala tutup ayat kita ini dengan soalan yang ke-8. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang kamu nak dustakan? Kita kata tak ada ya Rabbi, kita tak ada nikmat yang kita nak dustakan. Cuma yang kita bimbangnya, mulut jawab tak ada, tapi perbuatan kita ada. Kita usahakanlah menaik taraf diri kita ni supaya menaik darjat ihsan, orang yang buat amal yang baik, penuh keikhlasan kepada Allah, mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kita bimbang hari ni, ramai juga orang ikhlas, kuat sungguh dia ibadat, tetapi tidak ikut sunnah Nabi. Maka ini juga dibimbangi, takut tergelincir daripada landasan yang nak sampai kepada kolam Nabi dan juga kepada syurga yang dijanjikan. Sebab mereka langgar SOP yang sepatutnya kita ikut Nabi, kita tidak ikut. Jadi alhamdulillah pada jemaah sekalian, tamatlah 8 kali soalan dalam kepada pemilik dua syurga yang pertama ini. Jadi jelaslah kepada kita. Ingat, mula-mula dulu Allah Ta'ala tunjuk bukti-bukti keagungan dan kekuasaan Allah Ta'ala. Maka dia mari 8 kali soalan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. 8. Artinya kalau kamu percaya dengan 8 perkara ini, kamu akan selamat daripada 7 fabi ayyi ala yang kedua, iaitulah 7 apa? 7 bentuk azab, selamat. Kemudian ayat kita hari ini iaitulah 2 syurga yang penuh nikmat dan keindahan. Siapa dia nak, ambillah, buatlah beramal, maka dia akan dapat yang ni biiznillahi azza wa jalla. Jadi kata di 8 amalan, 8 pegangan, 7 keselamatan, 8 pula pulangan. Ini untuk kategori yang pertama. Kemudian ayat yang seterusnya, ayat yang kita akan khatam surah Al-Rahman ni esok, bermula daripada ayat 62 sampai akhir surah. Wa min dunihima jannatan. Darjat 2 syurga juga, tapi darjat yang kedua. Ini kita fahamlah. Bila kita belajar ni baru kita faham apa dia ni jannatan. Rupanya jannatan yang pertama tu first class. Jannatan yang kedua ni
orang panggil kelas yang kedua. Tapi syurga comel belaka. Cuma darjat dia yang kedua. Baiklah. Para pelajar sekalian, ayatnya banyak, huraian dia tidak banyak sebab kita tak perlu cakap banyak. Bidadari ini comel setara mana. Banyak lagi ayat lain yang menyebut tentang sifat-sifat dia. Tetapi yang kata di ulama tadabbur yang lebih besar daripada duk mikir kau buah dia macam mana, bidadari itu comel setara mana, kalau kita tak fikir apa ibadat kita, apa amalan kita yang nak menyampai ke syurga, tak ada faedah. Baik, sekarang kita berpindah kepada al-fawaid, beberapa faedah yang dapat kita ambil daripada ayat yang kita baca ini. Beberapa faedah yang dapat kita ambil daripada ayat yang kita belajar ini, ayat 46 sehingga ayat 61. Al-faidatul ula, faedah yang pertama, pelajar tengok balik kepada ayat kita, ayat berapa? Ayat 46. Ayat 46. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi orang yang takut kepada Allah, takut berdiri di hadapan Allah di akhirat esok, maka dia buatlah persiapan di dunia ini, mereka akan dapat 2 syurga. Ulama tadabbur kata adafal maqama ila Allah Ta'ala. Kita kata idafat, sandarkan, berdiri di hadapan Allah. Bukan berdiri depan Tok Hakim atas dunia yang makan nasi sama dengan kita, yang kita boleh bawa peguam-peguam yang hebat-hebat. Ni berdiri seorang awak di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka ayat ini menunjukkan fi hadhil idafah. Idafah ini maqama rabbih tanbihun ala su'ubatil mauqif, menunjukkan bahawa tempat itu sangat bermasalah. Sangat bermasalah. Bukan berdiri biasa-biasa. Berdiri untuk dihisab, untuk dihitung. Wa tahridun 'alal khauf, dan ayat ini sekaligus menggalakkan kita supaya ambil sifat al-khauf, takut kepada Allah Azza wa Jalla, kerana sifat takut ini mempercepatkan perjalanan kita membaiki diri, muhasabah diri di atas dunia ini sebelum kita dimuhasabah di hadapan Allah Azza wa Jalla di akhirat esok. Allahu Akbar. Jadi ini dipanggil sifat al-khauf. Sifat al-khauf, takut kepada Allah Azza wa Jalla. Kata di para ahli-ahli orang soleh, dia kata apa? Tulis ni pelajar. Takut kepada Allah, kita akan berlari kepadanya. Takut kepada makhluk, kita akan lari darinya. Oi, kenapa orang kuat? Kenapa laju lari tu? Oi, ada harimau. Mana takut kepada makhluk, kita akan lari. Kenapa cepat pergi masjid tu? Takut kepada Allah. Mana takut kepada Allah, kita berlari kepadanya. Takut pada makhluk, kita berlari darinya. Allah, itu kata-kata hikmah. Para ulama dia nak suruh kita berfikir. Nak suruh kita mikir, jangan duk khayal tak tu kalu. Baik, al-faidatus tsaniyatu, faedah yang kedua. Fi qawlihi ta'ala wa liman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi orang yang takut pada Allah Ta'ala, 2 syurga. Ulama tadabbur kata hadzal khauf yastalzimu syai'aini. Sifat takut ini akan melahirkan 2 perkara. Sifat takut akan melahirkan 2 perkara. Kalau duk main takut saja, kerja ibadat tak bertambah. Itu dia panggil orang khayal, bukan orang yang betul-betul takut. Yang pertama, al-imanu bi liqa'illahi azza wa jalla. Kita beriman, kita yakin, kita percaya kita akan bertemu dengan Allah. Li'anna al-insan la yakhafu min syai'in illa wa qad tayaqqanahu. Mana orang bila takut pada satu perkara, bermakna dia yakin dengan benda itu. Macam awak lah juga. Takut tak lagi situ, ada hantu. Maknanya kita yakin ada hantu. Kita pergi ke kubur-kubur, Tok Wali, pergi minta pertolongan dia.
Sebab apa? Sebab kita yakin dia boleh tolong. Sedangkan benda tu salah. Suka-suka ya ustaz, tak. Kalau awak pergi satu tempat tu, kamu yakin kepada benda tu. Sama dengan orang pakai tangkal azimat ni. Tali-tali ni. Saya tak percaya. Tak percaya mau pakai buat apa? Kenapa pakai? Kenapa gantung? Itu yang kata, saya tak ada ni. Orang panggil tasbih kokar ya, tak ada apa pun. Tak ada apa. Dia ada keyakinan. Maka orang yang yakin beriman dengan bertemu dengan Allah, orang yang beriman dengan jumpa Allah, bermakna orang itu ada keyakinan dia akan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Satu. Yang kedua, kesan daripada takut pada Allah Ta'ala. Yang kedua, an yatajannaba maharimallah. Dia kena jauhkan diri daripada semua perkara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan dia menjalankan segala tuntutan yang telah dituntut oleh Allah Azza wa Jalla. Untuk apa? Untuk mendapat keampunan keredaan Allah Azza wa Jalla. Jadi bagi orang yang nak bertemu Allah, orang yang beriman akan bertemu dengan Allah, maka dia kena buat persiapan. Tanda surah Al-Insyiqaq, Al-Insyiqaq ayat 6, Tuhan kata apa? Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Mana orang yang sungguh nak buat kerja sungguh-sungguh, nak bertemu dengan Allah, maka dia akan bertemu dalam keadaan yang baik. Satu. Ayat surah Al-Baqarah ayat 223, wattaqullaha wa'lamu annakum mulaqu wa basyiril mu'minin. Takutlah kepada Allah Ta'ala dan kamu mengetahuilah bahawa kamu akan bertemu dengan Allah. Terimalah kabar gembira bagi orang yang beriman. Maknanya orang yang takut, dua perkara ni mesti dia kena ada. Dia kena buat kerja sungguh-sungguh, ibadat yang ikhlas ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia kena meninggalkan segala perkara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka di sini para ulama telah menyimpulkan bahawa man khafallaha fid dunya ammanahu fil akhirah. Siapa dia takut pada Allah Ta'ala di dunia, Allah Ta'ala akan amankan keadaan dia di akhirat. Kalau atas dunia ni berani lawan Tuhan, di akhirat carilah, tunggulah. Awak cari pasal di sana ya. Baik, dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut tentang, cukuplah. Kita berpindah kepada al-faidatus salisah. Faedah yang ketiga. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi orang yang takut pada Allah Ta'ala itu dua syurga. Latifatun, dari sudut susunan yang begitu teliti halus. Kenapa dia sebut dua syurga? Kalau satu syurga pun banyak dah. Dua. Kita ingat ayat yang lepas. Dalam ayat 7 soalan yang lepas, Allah Ta'ala sebut haqqul mujrim. Hak yang akan ditimpakan ke atas orang mujrimin, orang jahat itu, dua azab. Yatufuna baina narin wa baina hamim. Dia ni akan dibawa, mula-mula masuk dalam api panas, hangus, tarik pula dicampur dalam air pula, air panas pula. Jadi dua huma nau'an bagi orang yang celaka, dua azab, air panas, api yang membakar. Maka Allah Ta'ala bawa di sini dipanggil muqabalah. Muqabalah ni ayat yang sebaliknya, ayat yang berlawan. Bagi orang yang takut Allah Ta'ala, jannatan, dua nikmat, dua syurga. Bagi orang yang celaka, dua azab, air panas dengan apa? Dengan api. Ia ni pula dua nikmat. Satu nikmat syurga bagi balasan kepada meninggalkan perkara yang dilarang. Satu lagi nikmat kerana melakukan ketaatan. Dua. Allahu Akbar. Dan beza. Hak azab tadi kata yatufuna, mereka sentiasa berlegar. Dibawa tarik sini sekali, tak tetap. Tapi bagi orang yang ahli syurga, Tuhan tak kata yatufuna bainal jannatain, mereka duduk berjalan di antara dua syurga. Tak. Sebab Allah Ta'ala jadikan syurga dua-dua tu milik awak.
Munda duduk sini ke sini ke awak. Tapi ahli neraka tu yatufun, dibawa tawah, buat dia tarik sana, tarik sini. Kita kata dia tidak tetap, semua dua-dua itu azab. Na'udzubillahi min ghadabillah. Allahu akbar. Jadi dalam ayat ini juga waliman khafa. Man tu min siyaril umum, termasuk dalam lafaz umum. Ini untuk orang ngaji bahasa Arab. Menunjukkan dalil bahawa pahala jin dan manusia yang baik itu sama. Pahala jin yang baik itu sama. Jin yang baik sama dengan kita. Baru ni anda dah sebut dah. Tidak comel kata-kata orang sejahat-jahat, sebaik-baik jin sejahat manusia. La. Jin yang baik sama dengan manusia yang baik. Jin yang jahat sama dengan manusia yang jahat. Wal'iyazubillah. Allahu akbar. Jin ada bidadari? Naam, bagi jin ada bidadari juga. Jin yang dengar ini, bagi kamu hei saudara jin, ada bidadarinya. Bukan kita saja. Baiklah, kita ringkas-ringkas je. Kita berpindah kepada faedah yang keempat. Yang keempat dah. Tengok dalam ayat ini, ayat tentang sifat syurga ni, zawata afnan. Dua buah-buahan. Fihima ainani tajriyan. Dua mata air yang mengalir. Fihima min kulli fakihatin zaujan. Setiap buah-buahan tu ada dua jenis. Soalan. Semua tu sifat buah ya tu. Buah sifat syurga ya. Ada buah, ada pokok, ada pokok, zawat ada pokok, kemudian ada mata air, kemudian ada buah. Sifat bagi syurga, bagi dua syurga. Fahuwa kal kalamil wahidi, macam satu cakapan ya. Tapi kenapa Allah Taala pisahkan setiap sifat tu? Ada pokok, fabi ayyi ala. Ada air, fabi ayyi ala rabbikum tukadziban. Ada buah, fabi ayyi ala. Dia kata kenapa dia berbeza? Kenapa dia pisahkan? Setiap nikmat itu dia tanya fabi ayyi ala. Dalam ayat yang lepas, ketika Allah Taala sebut azab, dia tak pisah. Tengok ayat 235. Yursalu alaikuma syuwazun min narin. Dihantar kepada kamu syuwaz, api. Wa nuhasun, dan juga tenaga tembaga yang cair. Kenapa dia tak pisah? Syuwaz satu azab. Nuhas satu azab. Kemudian yatufuna, dia bawa sekali. Ini soalan, dia panggil soalan yang halus. Kenapa waktu azab dicampur, baru dia tanya fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Tapi waktu sebut tentang nikmat, dak, walaupun pendek, zawata afnan fabi ayyi ala. Fihima fabi ayyi. Apa sebab? Tanda ni pelajar. Rasanya soalan yang boleh jelas tak? Pelajar boleh faham. Al jawabu annahu jama'al azab jumlatan. Allah Ta'ala kumpul yang azab tu satu tempat. Wa fasla ayatis sawabi, dan Allah Ta'ala pisahkan ayat-ayat yang menyebut tentang pahala. Lish tarjihan li janibir rahmati ala janibil azab. Allah Ta'ala nak utamakan janib sudut rahmat lebih besar daripada sudut azab. Wa tatyiban lil qalbi, nak menenangkan hati orang yang baik. Wa tahyijan lis-sami', nak menggalakkan orang yang mendengar supaya semangat nak. Fa inna i'adata zikril mahbubi mahbubun, kerana banyak mengulangi perkara yang disukai itu sebab disukai. Wa tatwilil kalam fil lazazi mustahsan, banyaknya ucapan tentang benda yang lazat itu elok. Mana kalau kita nak bercakap azab tatwilkan fil lazat, panjang percakapan tentang benda lazat baik, tapi kalau banyak cakap tentang benda azab tidak baik. Sebab itulah Allah Ta'ala panjangkan cerita tentang syurga, tapi dalam bab neraka dia kumpul, lepas tu dia tanya. Itu rahsia
yang dikorek oleh para pengkaji, para ahli-ahli tadabbur, jazahumullahu khaira. Baiklah, kita ambil yang terakhir, yang kelima. Tengok akhir ayat yang kita bincang pada hari ini, hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Maka tidak adalah balasan yang baik orang yang baik itu kecuali kebaikan. Jadi ayat ini khitamu samani ayat, penutup kepada 8 ayat yang menggalakkan kita, menggerakkan kita untuk beramal, melakukan amalan-amalan yang boleh menyampaikan kepada 8 pintu syurga yang telah disediakan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi ayat ini menggalakkan kita, ayat penggalak dia panggil, penggerak hati kita ni supaya semangat untuk beribadat, untuk sampai kepada 8 pintu syurga yang telah disediakan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kamalu fadlillahi Azza wa Jalla, sempurnanya kelimpahan Allah Ta'ala kepada kita itu, fa inna Allah azza wa jalla alladhi ahsana ilaika, Allah Ta'ala buat baik kepada kita. Yang pertama, dia beri taufik kepada kita untuk jadi Islam. Yang kedua, dia beri taufik kepada kita untuk melakukan ketaatan. Kemudian Allah pula balas kebaikan kita itu dengan kebaikan. Dia yang taufik, dia suruh kita beribadat, kemudian dia beri balasan yang baik. Kita kata alhamdulillah, syukran laka hamdan laka ya rabbi. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah memberi kebaikan kepada kita. Dan kita berdoa supaya kita dapat istiqamah di atas jalan yang baik ini, sehingga kita mendapat ihsan daripada Allah di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.